Manusia 50 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua ahli-ahli Dewan. Pertama sekali, izinkan saya merakamkan ucapan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di atas pembentangan usul Rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2024 pada 13 Oktober 2023 yang lalu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seramai 27 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan sebanyak 51 pertanyaan, isu dan cadangan berkaitan Kementerian Sumber Manusia sepanjang sesi perbahasan kali ini. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang dibentangkan, Belanjawan tahun 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan mengungkapkan belanjawan ini sebagai belanjawan madani kedua menghamparkan tekad dan kesungguhan Kerajaan Perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, belanjawan madani kedua memperuntukkan ringgit Malaysia 393.8 bilion bagi tahun 2024. Daripada jumlah tersebut, peruntukan yang disediakan kepada Kementerian Sumber Manusia pada tahun 2024 adalah berjumlah ringgit Malaysia 1.47 bilion, iaitu ringgit Malaysia 889.55 juta di bawah peruntukan belanja mengurus dan ringgit Malaysia 578.03 juta untuk peruntukan belanja pembangunan. Secara umumnya, peruntukan yang dicadangkan keseluruhannya adalah bertambah sebanyak ringgit Malaysia 110 juta atau 8.13% berbanding dengan peruntukan tahun 2023 yang diluluskan sebanyak RM1.35 bilion. Peruntukan yang diluluskan ini secara umumnya merangkumi pelaksanaan program latihan, perburuhan, kesatuan sekerja, perhubungan perusahaan selain projek-projek pembinaan dan naik taraf institusi latihan, perolehan peralatan di bawah Jabatan Tenaga Manusia serta peningkatan kemahiran pekerja. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan mengumumkan program-program latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran akan diteruskan melalui pembangunan sumber manusia berhad dengan dana kutipan levi sedia ada sebanyak RM1.6 bilion untuk menyediakan 1.7 juta tawaran latihan. Pembangunan sumber manusia berhad akan memperuntukkan semula dana khas menggunakan 15% daripada sebahagian jumlah kutipan levi bagi melaksanakan program latihan madani kepada usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta golongan rentan banduan, bekas banduan, OKU, warga emas dan pesara. Walaupun terdapat dua kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi bagi walau bagaimanapun terdapat dua kriteria kelayakan yang perlu dipenuhi bagi pembangunan sumber manusia berhad menguntukkan semula dana khas menggunakan 15% daripada jumlah kutipan levi tersebut, iaitu pertama, majikan yang hanya menggunakan levi kurang daripada 50% dan yang kedua, baki levi majikan selepas penggunaan tahun semasa hendaklah melebihi RM50,000. Tuan Yang Dipertua, selaras dengan usaha untuk memartabatkan pembangunan modal insan, kementerian ini menjunjung kasih atas perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
berangkat mencemaduli ke Majlis Perasmian dengan izin National Human Capital Conference dan Exhibition 2023 di MITEC Kuala Lumpur pada 30 Oktober 2023. Persidangan tahunan ini, anjuran pembangunan sumber manusia berhad pada kali ini telah mencipta sejarah apabila telah dinobatkan dengan oleh Malaysian Book of Records sebagai persidangan pembangunan modal insan terbesar pernah dianjurkan di Malaysia serta di Asia Tenggara dengan jumlah peserta persidangan dan pameran seramai 4,000 delegasi dan 400 pempamer. Kerajaan juga telah memperuntukkan RM30 juta menerusi per keso bagi menyediakan insentif khas sebanyak RM1,500 sebulan selama 6 bulan yang akan memanfaatkan 3,300 pencari kerja bertujuan untuk menggalakkan majikan swasta menggaji golongan rentan atau golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan dan warga emas mendapat pekerjaan. Selanjutnya, Tuan Yang di-Pertua, skim keselamatan sosial suri rumah akan diteruskan dengan peruntukan RM50 juta yang akan memanfaatkan lebih 400,000 suri rumah wanita yang berdaftar di bawah IKASih. Kerajaan akan meningkatkan shilling gaji bulanan bagi caruman per keso daripada RM5,000 kepada RM6,000. Peningkatan ini akan meningkatkan faedah tunai pada kadar 20.2% yang akan memanfaatkan 1.5 juta pekerja dan orang tanggungan mereka. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan Kementerian Sumber Manusia. Isu dan pertanyaan akan dijawab secara bersekali mengikut tema-tema yang telah dikenal pasti. Tema pertama adalah mengenai pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, TVET. Seramai 6 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Padang Besar, Yang Berhormat Maran, Yang Berhormat Wangsa Maju, Yang Berhormat Seputih dan Yang Berhormat Ipoh Barat telah membangkitkan isu-isu berkaitan TVET dan antaranya ialah pertama, cadangan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET diletakkan di bawah satu kementerian. Dan yang kedua, usaha mengarus perdanakan bidang TVET. Dan yang ketiga, isu penyelarasan dan penyeragaman serta koordinasi program TVET selaras dengan permintaan industri. Dan yang keempat, isu status kolaborasi bersama syarikat berkaitan kerajaan ataupun swasta. Dan yang kelima, isu kemahiran, peningkatan kemahiran serta kemahiran semula berasaskan TVET. Tuan Yang di-Pertua, Belanjawan 2024 telah memperuntukkan sejumlah RM6.8 bilion untuk pelaksanaan program TVET terdiri daripada elemen peruntukan belanja mengurus dan belanja pembangunan. Peruntukan ini merupakan kumulatif peruntukan yang diagihkan kepada 12 kementerian merangkumi program kemahiran, peningkatan kemahiran, kemahiran semula dan kemahiran silang yang berasaskan TVET. Rentetan itu, RM100 juta diperuntukkan bagi menyediakan pensijilan profesional yang diiktiraf industri kepada graduan TVET dan sebagai insentif kepada industri untuk bekerjasama dengan institusi TVET awam. Bagi mengangkat martabat TVET Tafiz, kerajaan memperuntukkan RM17 juta bagi melaksanakan program TVET Tafiz yang akan membuka peluang kepada pelajar Tafiz mempelbagaikan kemahiran di samping meneruskan pengajian hafazan. Bagi pembiayaan pendidikan TVET pula, kerajaan telah memperuntukkan dana latihan TVET menerusi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran berjumlah RM180 juta yang akan
memanfaatkan 12,000 pelatih yang mengikuti program pensijilan kemahiran. RM20 juta dihaskan untuk pelatih yang mengikuti bidang maritim, kesenian di aswara dan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih bagi sektor aero angkasa. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, pada masa ini terdapat 12 buah kementerian yang tersedia secara langsung dalam pelaksanaan program TVET. Setiap kementerian memiliki institusi TVET, penawaran program dan kumpulan sasar tersendiri dalam usaha menyediakan modal insan untuk memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Berkaitan cadangan meletakkan pengurusan TVET di bawah satu kementerian, perkara ini perlu dikaji dengan teliti dengan mengambil kira pandangan semua pemegang taruh yang terlibat serta memerlukan persetujuan secara kolektif. Apa jua cadangan penstrukturan melalui langkah rasionalisasi, konsolidasi dan sentralisasi yang komprehensif akan dipertimbangkan dan dikaji keberkesanannya bersama semua pemegang taruh. Bagi menghadapi isu ini, satu langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah melalui penubuhan Majlis TVET Negara yang dikenali sebagai MTVET sebagai inisiatif penambahbaikan penyelarasan ekosistem TVET negara yang berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara. Secara dasarnya, MTVET telah menggariskan agenda menambah baik dan memperkasakan pelaksanaan TVET di Malaysia meliputi aspek tadbir urus, kualiti, industri, pembiayaan dan penjenamaan dengan berpaksikan kepada 3 teras strategi iaitu tadbir urus bersepadu dan terselaras, TVET dipacu industri dan TVET mencorak masa hadapan. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah mengarus perdanakan latihan kemahiran TVET sebagai pilihan utama. Kerajaan membuka luas peluang latihan kemahiran kepada seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan status sosioekonomi. Pelbagai usaha mempromosikan TVET di seluruh negara telah dan akan terus dilaksanakan secara berterusan melalui pelbagai pendekatan seperti program outreach, carnival, hebahan-hebahan di media elektronik atau platform media sosial bagi meluaskan cakupan penyampaian maklumat berkaitan peluang dan potensi laluan kerjaya TVET. Sedikit Menteri Tenggara. Terima kasih kepada Speaker dan juga Menteri. Saya cuma ingin bertanya berkaitan dengan MTVET ini. Kita sedia maklum bahawa telah wujud hub-hub tertentu berkaitan dengan TVET di seluruh negara. Salah satunya yang saya dah lawati adalah Malaysia Automotive TVET Collaboration Hub di PISAS. Jadi adakah kerajaan, saya ingin bertanyalah, adakah kerajaan akan meneruskan inisiatif hub-hub TVET ni kerana saya lihat memang ada keperluan dan sinergi yang telah dibentuk sekarang ni menggabungkan beberapa pusat kemahiran TVET ni dalam satu-satu hub dan berfokus kepada satu-satu kemahiran. Contohnya macam dalam PISAS ni berkaitan otomotif adalah amat baik. Jadi saya berharap MTVET boleh dipadukan dan memperkasakan hal inilah berkaitan dengan hub. Dan saya ambil kesempatan Wakil Ahli Parlimen Pengerang dan Kota Tinggi lah, sebab di sebelah kanan kita ni ada daripada pengerang dan juga pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi. Selamat datang. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Memang kita akan teruskan dengan apa usaha-usaha yang telah kita laksanakan sebelum ini, dan kita juga melalui Majlis TVET Negara akan melihat kepada prospek-prospek yang lain yang lebih kualiti yang diberikan, pendidikan TVET yang diberikan di negara kita sentiasa dapat diperluaskan dan juga dipertingkatkan. Terima kasih Yang Berhormat. Peluang memasuki latihan kemahiran dibuka kepada lepasan sekolah supaya dapat meningkatkan bilangan pekerja berkemahiran dalam pasaran pekerjaan. Dengan itu, kempen untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi positif terhadap latihan kemahiran TVET di kalangan pelajar yang berpotensi dan ibu bapa terus dipergiatkan
dan diperluaskan. Kempen ini memberi penekanan terhadap manfaat memasuki pasaran pekerjaan dengan kelayakan kemahiran termasuklah peluang pekerjaan dan laluan kerjaya yang lebih menarik melalui pengiktirafan sijil kemahiran Malaysia. Selain itu, kerajaan telah memperkenalkan prinsip artikulasi TVET bagi menambah fleksibiliti laluan pendidikan graduan dalam aliran TVET sehingga ke tahap tertinggi kelayakan dalam kerangka kelayakan Malaysia MQF iaitu ijazah kedoktoran. Prinsip artikulasi ini dapat memperkukuhkan laluan pendidikan sepanjang hayat kepada masyarakat dan seterusnya meningkatkan reputasi laluan TVET agar setanding dengan laluan akademik. Dalam usaha menarik lebih ramai golongan belia dan pekerja Malaysia menyertai program TVET, Kementerian Sumber Manusia menerusi Institut Latihan Perindustrian Jabatan Tenaga Manusia telah membuka ruang seluasnya kepada mereka mengikuti pelbagai program latihan kemahiran yang ditawarkan, khususnya program berbentuk modular dan dengan izin customize. Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan program TVET yang fleksibel dan berbentuk jangka pendek ini boleh meningkatkan kemahiran dalam tempoh masa yang singkat dan berupaya menarik minat golongan muda dan pekerja untuk menyertai program TVET. Program-program yang dilaksanakan adalah berasaskan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran bersama pemain industri. Program ini mencakupi pelbagai bidang kemahiran seperti teknologi elektrik, teknologi mekanikal dan teknologi pembuatan. Setakat 30 September 2023, sebanyak 67,369 orang peserta telah mengikuti kursus jangka pendek ini. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Sumber Manusia menerusi Pembangunan Sumber Manusia Berhad komited untuk menggalakkan pekerja untuk terus meningkatkan asas pengetahuan melalui latihan kemahiran termasuk latihan berasaskan TVET. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 258,862 tempat latihan telah diluluskan bagi melaksanakan latihan melibatkan peruntukan berjumlah 124 juta ringgit. Selain itu, Pembangunan Sumber Manusia Berhad turut menawarkan pembelajaran secara atas talian melalui platform e-latih. Setakat 30 September 2023, sebanyak 1,900 kursus telah ditawarkan secara percuma yang melibatkan 350,000 pendaftaran bagi mengikuti kursus-kursus tersebut. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan isu penyelarasan TVET, sistem jaminan kualiti tunggal TVET telah diperkenalkan melalui pemakaian dokumen dengan izin Code of Practice for TVET Program Accreditation, COPTA. Dokumen ini menjadi rujukan serta diguna pakai oleh penyedia TVET dalam menawar dan menjamin kualiti program-program TVET yang ditauliah dan diakreditasi oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Melangkah ke hadapan dan selaras dengan strategi rancangan Malaysia ke-12, pangkalan data raya TVET sedang dibangunkan bagi menyelaras dan mengintegrasi semua data dan maklumat TVET secara menyeluruh merentasi kementerian dan pemegang taruh TVET. Pengintegrasian data ini amat penting dalam membantu kerajaan menggubal polisi, membuat pelan strategik dan keputusan dengan lebih tepat dan berkesan berdasarkan fakta dan penghasilan analisis maklumat dengan izin data-driven decision making. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, penglibatan industri secara langsung dalam pembangunan standard dan pelaksanaan kurikulum latihan amat penting dalam memastikan pelaksanaan program TVET adalah bertepatan dengan keperluan semasa industri, khususnya aspek berkaitan kemahiran amali bagi memberi pendedahan dan pengalaman sebenar pekerjaan sebelum mereka dipersijilkan. Kepakaran industri dimanfaatkan bagi tujuan pembangunan kurikulum dan reka bentuk,
penyampaian latihan dan peningkatan kemahiran tenaga pengajar melalui inisiatif dengan izin Train the Trainers. Selanjutnya, kerjasama turut melibatkan perkongsian serta sumbangan pihak industri dari segi peralatan teknologi tinggi kepada institusi TVET bagi memastikan berlakunya pemindahan ilmu dan kemahiran yang selari dengan keperluan semasa industri. Tindakan ini adalah bagi mengurangkan isu ketidaksepadanan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran telah melantik dengan izin Industry Lead Body yang merupakan organisasi pemacu bagi sesebuah sektor industri dalam membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS. Melalui Industry Lead Body ini, pakar-pakar dan pengamal industri memberikan input dan terlibat secara langsung bermula dari peringkat awal pembangunan NOS yang seterusnya digunakan sebagai standard rujukan dalam membangunkan kurikulum program TVET. Rentetan itu, dalam usaha meningkatkan dan melibatkan lebih banyak pihak industri dalam pelaksanaan program TVET, kerajaan melalui MTVET giat meneroka peluang kerjasama melibatkan syarikat berkaitan kerajaan dan swasta melalui pemeteraian memorandum kerjasama. Memorandum kerjasama akan membuka akses yang lebih luas dan memudahkan hubungan kerjasama diwujudkan antara industri dan institusi TVET awam bagi memastikan kedua-dua pihak memperolehi manfaat daripada kerjasama tersebut. Setakat 5 Oktober 2023, sebanyak 61 memorandum kerjasama telah dimeterai melibatkan 17 syarikat berkaitan kerajaan dan 44 syarikat swasta mencakupi skop pembangunan kurikulum dan bahan latihan, sumbangan dan perkongsian peralatan serta kemudahan dan khidmat kepakaran dan pembiayaan program latihan. Tuan Yang di-Pertua, Yang berhormat Kuala Langat membangkitkan isu berkaitan dengan jumlah kemasukan pelajar ke program TVET yang dikatakan kurang memuaskan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, berdasarkan kepada data yang dikumpulkan oleh Kementerian Ekonomi dari tahun 2020 sehingga tahun 2022, kadar kemasukan pelatih ke program TVET menunjukkan tren peningkatan yang sangat-sangat ketara. Pertumbuhan minat belia dan masyarakat terhadap pendidikan berteraskan TVET semakin meningkat. Jumlah kemasukan bagi tahun 2020 adalah seramai 130,440 orang, manakala pada tahun 2021 pula meningkat kepada 163,984 orang, dan pada tahun 2022 jumlahnya juga terus meningkat, dan saya juga melihatkan tren untuk tahun 2023 jumlahnya juga semakin meningkat. Jadi kita dapat melihat pada satu tren yang positif pada pengambilan pelajar-pelajar ke institusi-institusi TVET di seluruh negara. Yang berhormat Gopeng bertanyakan jumlah pelajar yang dilatih di bawah Kementerian Sumber Manusia dan sejauh manakah keberkesanan program-program TVET yang dilaksanakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sebanyak 77,234 sijil kemahiran Malaysia telah dikeluarkan khusus bagi tahun 2023 yang meliputi tahap pensijilan kemahiran dari tahap 1 sehingga 5. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 48,964 sijil atau 63.4% adalah pensijilan dalam kategori mahir. Data ini menunjukkan komitmen berterusan kerajaan dalam meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran masyarakat serta memberi penekanan kepada TVET dalam usaha mencapai matlamat pembangunan negara berpendapatan tinggi. Tuan Yang di-Pertua, secara keseluruhannya, tren kebolehpasaran graduan TVET adalah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Bagi tahun 2020, peratusan kebolehpasaran graduan TVET
adalah pada kadar 87%. Pada tahun 2021 pula, kadar telah meningkat pada 88% dan 92.5% pada tahun 2022. Peningkatan ini secara tidak langsung mencerminkan keberkesanan program-program TVET dalam memenuhi keperluan industri dan menyediakan peluang pekerjaan di Malaysia. Kementerian Sumber Manusia akan terus memastikan langkah-langkah proaktif akan diambil untuk menyokong pertumbuhan berterusan dalam pendidikan vokasional ini dan memastikan kualiti program-program ini terus ditambah baik dari semasa ke semasa. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Padang Besar telah membangkitkan isu garis panduan bagi mengenal pasti tahap kemahiran pekerja di Malaysia dengan menambah baik piawaian pengkelasan pekerjaan Malaysia (MESCO), iaitu penanda aras nasional bagi pengkelasan pekerjaan dalam struktur guna tenaga negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran memainkan peranan utama dalam pembangunan kemahiran pekerja di Malaysia menerusi pewartaan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan Malaysia 2006 iaitu Akta 652. Di bawah akta ini, Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOS) merupakan garis panduan yang jelas yang dibangunkan bagi mengenal pasti tahap kemahiran pekerja yang diperlukan untuk memenuhi keperluan industri. Dengan adanya NOS, pihak industri dan penyedia latihan dapat memastikan pekerja mempunyai kemahiran yang relevan dengan kehendak pasaran pekerjaan di negara ini. Dokumen NOS telah menetapkan 5 tahap yang boleh membantu mengukur kemahiran pekerja seperti berikut. Tahap 1, pekerja rutin dan dapat dianggarkan. Tahap 2, memerlukan tanggungjawab dan autonomi. Tahap 3, pekerjaan kompleks dan tidak lazim dilakukan. Tahap 4, kemahiran pekerjaan yang luas skop dan profesional. Tahap 5, pekerjaan dengan kemahiran tertinggi. Tuan Yang di-Pertua, piawaian pengkelasan pekerjaan Malaysia (MESCO) merupakan rujukan utama kod dan klasifikasi pekerjaan di Malaysia. Ianya dibangunkan mengikut piawaian pengkelasan pekerjaan antarabangsa dengan izin International Standard Classification of Occupation yang menyenaraikan deskripsi tugasan dan kod bagi setiap jawatan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pendigitalan, MESCO yang diterbitkan secara fizikal pada tahun 1998 telah beralih kepada platform digital dengan pengenalan portal e-MESCO yang menggantikan taksonomi pekerjaan yang dicetak secara berkala. Portal e-MESCO telah dilancarkan pada Oktober 2021 yang memberi faedah kepada agensi awam dan swasta dalam mendapatkan maklumat pekerjaan dengan cepat dan mudah. Mengambil kira perkembangan pasaran buruh dan keperluan pekerjaan berkemahiran tinggi, Kementerian Sumber Manusia sedang menambah baik dan memantapkan kandungan portal e-MESCO selaras dengan perkembangan semasa pasaran pekerjaan. Kementerian Sumber Manusia akan mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan bagi tujuan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat, Sungai Siput mencadangkan agar kerajaan dapat membina sebuah kolej TVET untuk penduduk Sungai Siput supaya rakyat mendapat akses pendidikan teknikal yang berkualiti yang merangkumi teknologi seperti solar, kejuruteraan dan sebagainya. Sukacita dimaklumkan sehingga 30 September 2023 terdapat sebanyak 152 institut latihan kemahiran TVET di seluruh negeri Perak merangkumi 118 institut latihan kemahiran awam termasuk 2 buah institusi TVET di bawah kendalian Kementerian Sumber Manusia iaitu Institut Latihan Perindustrian IPO dan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEC Taiping. Kedua-dua institut ini menawarkan program TVET mencakupi pelbagai bidang seperti teknologi, mechanical, teknologi elektrik, elektronik, teknologi komputer bermula dari peringkat sijil sehingga ke peringkat diploma. Daripada jumlah institut latihan kemahiran TVET yang disebutkan di atas, sebanyak 34 buah institut adalah institut latihan kemahiran swasta. Institut-institut latihan kemahiran TVET ini
melaksanakan program-program berasaskan standard pekerjaan kemahiran kebangsaan dalam pelbagai bidang yang merentasi 21 session ekonomi negara. Manakala di daerah Sungai Siput pula terdapat 2 institut latihan kemahiran TVET iaitu Pusat Bertauliah Giat Marah Sungai Siput yang menawarkan program elektrikal dan otomotif serta SMK RLKT Lasah yang menawarkan program juruteknik tanaman. Di samping itu, terdapat juga beberapa institut latihan kemahiran TVET yang sedia ada terletak di kawasan sekitar yang berhampiran dengan Sungai Siput iaitu Giat Marah Tambun, Giat Marah Larut, College Community Krian, SMK Simpang, SMK Alupongsu, SMK Dato' Haji Hussein dan SMK Kubu Gajah. Berdasarkan kepada penubuhan dan pengoperasian institusi TVET sedia ada, kerajaan pada masa ini belum mempunyai sebarang perancangan untuk membina institut TVET baru di Sungai Siput. Tuan Yang di-Pertua, tema kedua adalah mengenai pelaksanaan gaji minimum. Seramai 5 orang ahli yang berhormat iaitu Ipoh Barat, yang berhormat Parit Bunta, yang berhormat Batang Sadung, yang berhormat Keluang dan yang berhormat Libaran di minimum 2022. Kerajaan sentiasa memandang serius berkenaan dengan agenda penstrukturan semula gaji terutamanya melalui pelaksanaan perintah gaji minimum. Penilaian semula kadar gaji minimum dari masa ke semasa dilaksanakan berdasarkan senario pertumbuhan ekonomi negara dan perubahan kos sara hidup rakyat. Kementerian Sumber Manusia melalui Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN sedang dalam proses melaksanakan kajian semula perintah gaji minimum. Kajian semula ini perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun. Selaras dengan peruntukan Seksyen 25 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 Akta 732. Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan kajian semula ini penting dalam usaha memastikan pelarasan perintah gaji minimum yang dibuat adalah bersifat dengan izin evidence-based policy. Kajian ini dilaksanakan melalui kaedah empirical kajian lapangan dan bagi memperkukuhkan kajian ini, ianya disokong dengan analisis kuantitatif berdasarkan data-data pentadbiran yang bertujuan menilai keupayaan ekonomi dan impak terhadap pasaran buruh negara dan menetapkan kadar baru gaji minimum. Penentuan kadar gaji minimum di dalam kajian semula ini juga mengambil kira indikator-indikator sosioekonomi seperti pendapatan garis kemiskinan, penengah gaji ataupun median wage dengan izin yang menggambarkan keupayaan majikan untuk membayar gaji, kadar pengangguran, produktiviti buruh dan perubahan indeks harga pengguna yang mencerminkan kos sara hidup. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sehingga kini, fasa pelaksanaan kajian semula telah siap 70%. Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara sedang giat melaksanakan perundingan awam dan 15 sesi libat urus di seluruh negara. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, seperti semua yang sedia maklum, dasar gaji minimum digubal untuk menetapkan gaji lantai dengan izin floor wages bagi pekerja kategori terendah dalam pasaran buruh. Berdasarkan kaji selidik pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas, Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati pendapatan bergaji rakyat meningkat kepada 62.8% bagi tahun 2022 disumbangkan oleh peningkatan dalam gaji minimum pada tahun tersebut. Inisiatif pelaksanaan gaji minimum telah terbukti memberi impak positif terhadap peningkatan gaji pekerja yang berpendapatan rendah. Justru, intervensi pasaran buruh seterusnya perlu melihat pekerja bergaji pertengahan yang terhimpit dengan izin squeeze middle seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kewangan dalam Tinjauan Ekonomi 2024. Merujuk kepada laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2022, komposisi pekerja separuh mahir adalah paling tinggi iaitu 58%, manakala 30% adalah pekerja mahir dan selebihnya 12% pekerja berkemahiran rendah daripada keseluruhan 15.4 juta pekerja. Dalam konteks gaji dan upah,
data menunjukkan pekerja separuh mahir menerima gaji hampir sama dengan pekerja berkemahiran rendah. Berdasarkan survei gaji dan upah, Jabatan Perangkan Malaysia pada tahun 2022, gaji penengah bulanan pekerja separuh mahir adalah ringgit Malaysia 1,817 berbanding dengan ringgit Malaysia 1,635 bagi pekerja berkemahiran rendah. Memandangkan jumlah dan komposisi pekerja separuh mahir ini adalah tinggi dalam pasaran buruh, kadar gaji mereka akan memberi impak terhadap keseluruhan struktur gaji dan upah negara. Dalam memperluaskan skop kumpulan sasar ini, kerajaan telah dan akan terus meneroka dan mengkaji dengan terperinci pelaksanaan model-model gaji yang bersesuaian, termasuk menambah baik pelaksanaan beberapa model dan sistem gaji sedia ada. Cadangan dasar gaji progresif yang berlandaskan konsep sukarela, berteraskan insentif dan berkait dengan produktiviti akan dilaksanakan sebagai pelengkap kepada dasar gaji minimum dan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti PLWS. Pelaksanaan PLWS dapat memastikan sebarang kenaikan upah selaras dengan peningkatan produktiviti atau prestasi yang lebih tinggi. Sistem ini membolehkan pekerja-pekerja mendapat bahagian atau upah yang adil hasil daripada peningkatan produktiviti dan prestasi mereka. Setakat September 2023, 98,119 majikan telah melaksanakan PLWS dan memanfaatkan 5.9 juta orang pekerja dalam pelbagai peringkat pekerjaan termasuk pekerja separuh mahir. Kerajaan juga menyedari bahawa terdapat keperluan mengkaji dan mewujudkan garis panduan penetapan gaji yang komprehensif bagi meningkatkan kecekapan penentuan gaji dan upah dalam pelbagai kategori pekerjaan termasuk pekerja separuh mahir serta gaji permulaan graduan. Yang Hormat Menteri, depan. Oh. Boleh sekejap. Terima kasih Hendy betul. Sebelum Yang Hormat Menteri pergi lebih jauh mengenai isu gaji ni, saya nak patah balik sikit mengenai gaji minima yang disebut tadi. Saya pernah timbulkan dalam Dewan Yang Mulia ini mengenai cabaran yang dihadapi oleh usahawan-usahawan dalam bidang keselamatan, bidang bekalan makanan dan juga bidang kebersihan, terutama di sekolah-sekolah. Saya faham sekejap lagi Kementerian Pendidikan pun akan ada ulasannya. Tapi ini berkaitan dengan sumber manusia. Sebab apabila diperkenalkan gaji minima sebelum ini, bayaran kepada syarikat-syarikat ini oleh pihak kerajaan, baik pendidikan maupun kesihatan yang jaga hospital tu, tidak mematuhi amount gaji minima yang ditetapkan. Jadi akibatnya usahawan-usahawan ini, kontraktor-kontraktor yang membekalkan bekalan kepada dan perkhidmatan kepada kerajaan mengalami masalah untuk membayar gaji berdasarkan gaji minima kepada pekerja mereka. Dan ada tindakan undang-undang yang diambil oleh pihak Kementerian Jabatan Tenaga Kerja terutamanya yang mengambil tindakan undang sehingga pergi ke mahkamah. Jadi saya mohon jaminan daripada Yang Hormat Menteri kalau boleh. Saya nak rakamkan juga terima kasih kepada Indra Mahkota selaku pengurusi JKPK yang berkenaan yang mengusahakan penyelesaian ini apabila saya maklumkan kepada beliau. Tapi saya nak mohon jaminan daripada Yang Hormat Menteri supaya kalau boleh, dan harap-harapnya bolehlah, selagi mana tidak diselesaikan bayaran sepenuhnya berdasarkan kadar gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan, selagi itulah pihak kementerian tidak mengambil tindakan undang-undang kepada usahawan ini. Sebab bukan salah mereka, kerajaan yang belum bayar. Terima kasih, Hormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya telah mengambil maklum tentang perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Memang saya memahami secara mendalam berkaitan isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Pihak-pihak yang terlibat juga telah datang berjumpa dengan saya dan saya juga telah mengadakan mesyuarat beberapa kali bersama dengan mereka untuk mencari satu jalan penyelesaian. Saya juga telah mengadakan rundingan dengan pihak-pihak lain dari kerajaan termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang turut terlibat dalam isu ini, juga dengan Kementerian Kewangan untuk mencari satu jalan penyelesaian untuk masalah yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Dan saya memang
memahami tentang masalah yang dihadapi oleh majikan-majikan tersebut untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja mereka, dan saya akan cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk membolehkan majikan dan juga untuk pekerja-pekerja itu menerima apa yang sepatutnya mereka terima. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Mak Menteri, Sik depan ni. Ya. Ada sikit. Terima kasih Tuan Betul. Saya mohon pandangan Mak Menteri. Ada di kalangan pakar yang menyebut dasar gaji progresif ini nampak tidak lagi realistik untuk dilaksanakan. Dan yang terbaiknya ialah penekanan kerajaan supaya dasar gaji minima itu perlu digerakkan supaya direalisasikan dan lebih nampak realistik sendiri untuk kerajaan laksanakan. Jadi pandangan kementerian sendiri, kedua-dua dasar ini ada ke mana yang kita nak bawa, ya, termasuk fokus ke kementerian sendiri, pihak mana ataupun dasar mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu supaya kerangkuman kepada dasar gaji yang lebih baik kepada rakyat itu dapat kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang ada pelbagai pandangan berkaitan dengan model-model gaji yang sedia ada. Dalam ucapan saya mengatakan bahawa dasar gaji progresif ini adalah sebagai satu pelengkap kepada dasar gaji minima. Ini bererti dasar gaji minima akan kekal. Kita tidak akan melupuskan dasar gaji minima. Dasar gaji minima ini adalah penting untuk memastikan mereka yang berkemahiran rendah supaya mereka juga mendapat gaji yang setimpal dengan kerja yang mereka buat. Kita tidak mahu ada diskriminasi kepada pekerja-pekerja yang mempunyai kemahiran yang rendah. Tetapi pada masa yang sama, untuk berlaku adil kepada majikan-majikan, kita juga nak memastikan bahawa mereka membayar gaji mengikut produktiviti pekerja. Mungkin dalam satu senario di mana gaji minima, dasar gaji minima tidak menentukan produktiviti seorang pekerja. Bagi seorang pekerja yang mempunyai produktiviti yang rendah dan seorang pekerja yang mempunyai produktiviti yang tinggi, seorang pekerja yang mempunyai minat untuk mengikuti latihan-latihan teknikal dan sebagainya, kalau dibandingkan dengan seorang pekerja yang tidak mempunyai kemahiran tersebut, maka membayar gaji minima yang sama iaitu 1,500 untuk kedua-dua pekerja ini adalah tidak adil bagi majikan dan juga kepada pekerja. Jadi di bawah dasar gaji progresif ini, mereka yang boleh menunjukkan prestasi yang lebih baik, mempunyai produktiviti yang tinggi, maka mereka akan mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang mempunyai kemahiran yang rendah ataupun produktiviti yang rendah. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Tambahan dasar gaji progresif memang dinanti-nantikan. Cuma apabila saya menyimak belanjawan, memang tiada. Saya mendengar ucapan Yang Berhormat Menteri Ekonomi berkenaan isu ini dan dikatakan bahawa perincian tu ada tetapi di bawah salah satu item kementerian. Persoalan saya sebab ini melibatkan kementerian Yang Berhormat Menteri juga, khususnya bersudut pelaksanaan, berapa jumlah belanjawan perincian bagi dasar gaji progresif ni? Sebab saya difahamkan bahawa ini bukanlah paksaan ke atas majikan. It means the burden will not be placed on employers, tetapi adalah incentive based bawah belanjawan kerajaan. Kerana kalau kita nak ikut track record ataupun presiden sebelum ini, pada tahun 2019 kita pernah memperkenalkan Malaysia at Work ataupun Malaysia Kerja, di mana kerajaan mengkhususkan dana 6.5 bilion ringgit untuk tujuan ini. So bagi dasar gaji progresif, dulu 6.5 bilion ringgit, sekarang berapa yang akan diperuntukkan oleh kerajaan? Terima kasih. Yang Berhormat, untuk menjawab soalan tersebut, saya mohon supaya Yang Berhormat kita tunggu sehingga kertas putih dibentangkan di Dewan Rakyat supaya kita dapat melihat secara keseluruhannya bagaimanakah
dasar gaji progresif ini akan dilaksanakan dan kertas putih ini akan dibentangkan di Dewan Rakyat tidak lama lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung, Sabah dan Sarawak sentiasa mengambil pelbagai langkah proaktif bagi memastikan pematuhan majikan terhadap Perintah Gaji Minimum 2022 dan antaranya ialah 1. Memberi khidmat nasihat berhubung arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Yang kedua, menjalankan siasatan aduan yang diterima daripada pekerja. Dan yang ketiga, menjalankan pemeriksaan berkanun daripada semasa ke semasa. Dan yang keempat, mengambil tindakan pendakwaan dengan denda maksimum sehingga RM10,000 bagi setiap pekerja apabila disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 43 Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011. Bagi tempoh 1 Mei 2022 sehingga 30 September 2023, sebanyak 1,658 aduan diterima oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung, Sabah dan Sarawak berhubung ketidakpatuhan majikan daripada pelbagai sektor terhadap kadar gaji yang ditetapkan di bawah Perintah Gaji Minimum 2022. Sepanjang tempoh yang sama, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung, Sabah dan Sarawak telah membuka 380 kertas siasatan dan 148 pendakwaan telah dilaksanakan atas kegagalan majikan membuat bayaran gaji mengikut Perintah Gaji Minimum 2022 dengan amount berjumlah RM262,100. Tuan Yang di-Pertua, perkara ketiga yang hendak saya bangkitkan pada hari ini ialah berkaitan dengan tema yang berkaitan dengan penggiat gig. Seramai 4 orang ahli yang berhormat iaitu Yang Berhormat Machang, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Tumpat dan Yang Berhormat Titiwangsa telah membangkitkan isu berkaitan dengan penggiat gig iaitu dari segi penggubalan undang-undang, perlindungan keselamatan sosial dan inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia mengakui bahawa ramai pekerja Malaysia hari ini memilih pekerjaan yang menawarkan fleksibiliti dari segi kaedah bekerja, waktu bekerja dan pendapatan mengikut keperluan dan pilihan individu. Atas keprihatinan itu, Kementerian Sumber Manusia sedang merangka satu garis panduan khusus untuk penggiat gig yang terlibat dengan P-hailing dan syarikat penyedia platform. Garis panduan ini merangkumi 6 elemen utama iaitu pendapatan, perlindungan sosial, kesedaran aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kebebasan bekerja, bersuara dan berunding, latihan dan bimbingan kerjaya dan mekanisme kilanan. Selain itu, perlindungan keselamatan sosial sedia ada juga berperanan besar dalam membantu mewujudkan keadilan sosial dan keharmonian penggiat gig. Ini menunjukkan kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam mengatasi isu yang dihadapi oleh penggiat gig dan mewujudkan persekitaran yang lebih adil untuk mereka. Tuan Yang di-Pertua, secara umumnya, perlindungan keselamatan sosial kepada penggiat gig terbahagi kepada dua, iaitu individu yang bekerja di lapangan bersama dengan pelanggan seperti pemandu teksi, manakala satu lagi kategori ialah pekerja dalam talian, contohnya pembangun perisian dan pekerja sambilan. Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso telah memperkenalkan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri termasuk penggiat gig di bawah peruntukan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789 yang berkuat kuasa mulai 1 Jun 2017. Skim ini memberi perlindungan kepada orang bekerja sendiri daripada bencana pekerjaan termasuk penyakit pekerjaan dan kemalangan semasa menjalankan aktiviti pekerjaan sendiri termasuk semasa dalam perjalanan yang berkaitan dengan aktiviti pekerjaan. Perlindungan bermula dari tarikh dan masa caruman dibayar dan diperakui menerusi resit bayaran caruman. Yang Berhormat Menteri, kena e-hailing.
Ni isu terkini. Sebab itu saya terpaksa tanya soalan tambahan ini. Saya risau dengan nasib pekerja e-hailing, khususnya Foodpanda dan Grab. Kerana dilaporkan pada bulan depan, Delivery Hero akan menjual pegangannya dalam Foodpanda ke Grab, sekaligus menubuhkan satu quasi monopoli kerana kedua-dua ini adalah giants terbesar. Dan apabila Grab akan mengambil alih mengikut laporan Foodpanda, it will set up a form of monopoly. Kita ingat dulu apabila Grab menyerap Uber, akhirnya kos bagi pengguna meningkat dan juga insentif yang pekerja-pekerja sebelum ini dapat disemak semula. Persoalan saya, kita pernah mengalami Uber dan Grab ini dan kini Grab dan Foodpanda. Adakah kementerian bercadang untuk adakan perbincangan supaya nasib pekerja e-hailing tidak akan terjejas dengan penubuhan satu quasi monopoli ini? Terima kasih. Yang berhormat, kementerian bersedia untuk mengadakan perbincangan dengan mereka supaya kita boleh mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Tak ada masalah. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan statistik setakat 31 Oktober 2023, seramai 770,143 orang bekerja sendiri aktif mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 194,217 orang adalah mereka yang bekerja sendiri. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia melalui pindaan Akta Kerja 1955 yang mula berkuasa pada 1 Januari 2023 telah memperkenalkan satu peruntukan anggapan dengan izin presumption clause, iaitu Seksyen 101C. Melalui seksyen ini, mahkamah dalam suatu prosiding pendakwaan boleh membuat anggapan bahawa adanya hubungan antara majikan dan pekerja jika terdapat salah satu elemen seperti kawalan cara kerja, kawalan waktu, pemberian kelengkapan kerja dan beberapa elemen lain walaupun tiada kontrak perkhidmatan secara bertulis. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia telah menjalin kerjasama strategik dengan Kementerian Pengangkutan dengan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 yang menetapkan caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri di bawah Akta 789 sebagai salah satu syarat memperbaharui lesen vokasional, iaitu lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV dan lesen memandu barangan GDL bagi individu termasuk kepada definisi orang bekerja sendiri di bawah akta tersebut. Kerjasama ini bagi memastikan hak terutama aspek kebajikan dan perlindungan sosial pemegang taruh ekosistem e-hailing dan p-hailing termasuk pengguna, syarikat operator platform gig, pemandu dan penghantar khususnya penggiat gig adalah terjamin. Tuan Yang di-Pertua, pelbagai usaha dilaksanakan bagi memastikan jaminan dan kebajikan kepada orang bekerja sendiri termasuk mereka yang terlibat dalam ekonomi gig melalui inisiatif di bawah Belanjawan 2023, iaitu 1. SPS Padanan Caruman yang merupakan insentif bayaran caruman 80% daripada kadar caruman, iaitu ringgit Malaysia RM232.80 di bawah Pelan Caruman Kedua. Berdasarkan statistik setakat 31 Oktober 2023, seramai 166,321 orang bekerja sendiri menerima manfaat di bawah program SPS Padanan Caruman dengan bayaran insentif daripada kerajaan berjumlah 30.97 juta ringgit. Program SPS Madani, iaitu bantuan penuh caruman di mana pihak kerajaan menyediakan pembiayaan caruman sepenuhnya, iaitu 100%. Berdasarkan statistik setakat 31 Oktober 2023, seramai 103,031 orang bekerja sendiri menerima manfaat di bawah program SPS Madani dengan jumlah bayaran insentif kerajaan sebanyak 24.38 juta ringgit. Sikit lagi, Tuan Yang di-Pertua. Dan yang ketiga, program Bina Kerjaya Pekerja Informal termasuk gig riders yang menyediakan allowance sebanyak 300 sebulan bagi tempoh 3 bulan kepada peserta yang aktif menjalani latihan kemahiran untuk mendapat pekerjaan stabil dalam sektor formal. Program Bina Kerjaya ini juga memberi tanggungan bayaran latihan sebanyak RM4,000 mengikut kategori persijilan.
berdasarkan statistik setakat 31 Oktober 2023 sebanyak 13,678 permohonan telah diterima dan daripada jumlah tersebut sebanyak 3,648 permohonan telah diluluskan. Selain itu, di bawah Belanjawan 2024, kerajaan akan menambah baik program perlindungan sosial bagi memastikan golongan tumpuan terus mendapat perlindungan sewajarnya. Kadar tanggungan kerajaan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri akan ditingkatkan kepada 90% dengan peruntukan 100 juta ringgit. Kerajaan juga telah menyediakan 35 juta ringgit untuk membiayai yuran latihan dan insentif gantian pendapatan kepada 9,000 pekerja gig yang menghadiri program latihan menerusi program Bina Kerjaya Perkeso bagi memastikan pekerja tidak formal khususnya yang terlibat dalam ekonomi gig mempunyai peluang mengikuti program pembangunan kerjaya dan latihan kemahiran micro-credential. Tuan Yang di-Pertua, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan pertanyaan dan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Semua Manusia semasa perbahasan usul rang undang-undang perbekalan tahun 2024. Kementerian amat menghargai segala masa dah habis. Saya nak dalam perbahasan saya ada bangkitkan. Masa peringkat jawatan kuasa lah ya. Saya harap ada jawapan daripada Menteri. Ya. Kalau apa yang saya tak jawab hari ini, saya akan jawab secara bertulis. Boleh? Kementerian amat menghargai segala cadangan dan teguran yang telah dikemukakan dan kementerian akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagi soalan-soalan yang tidak saya jawab secara lisan, saya akan menjawab secara bertulis. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya silakan Menteri Kementerian Pendidikan untuk menjawab 50 minit.